Bismillahirrahmanirrahim. Arahan penting kepada seluruh rakyat untuk berperang dengan Rom. Masa itu tak ada tentera rasmi. Tentera ni sukarela untuk pergi berjihad. Yang ramanya, yang rasmi tak ramah. Ni nak berlawan dengan Rom, kuasa besar dunia. Maka rakyat dikerah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar menyampaikan ucapan kepada orang ramai yang datang berkumpul di masjid. Dimulakan dengan memuji Allah SWT dan berselawat. Kemudian beliau berucap dengan tegas, Ayuhan nas, inna Allah qad an'ama alaikum bil Islam wa akramakum bil jihad wa faddalakum bihadha ad-din ala kulli din fatajahhazu ibadallah ila ghazwi Rum bisyam. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat kepada kamu sekalian dengan nikmat Islam dan memuliakan kamu sekalian dengan perintah jihad serta melebihkan kamu sekalian dengan Islam sehingga mengatasi segala agama dan ajaran yang lain. Maka hendaklah kamu sekalian bersiap sedia untuk berjihad memerangi Rom yang sedang menakluk negeri Syam. Fa inni mu'ammirun alaikum umara wa aqidul lahum fa ati'u rabbakum wa la tukhalifu umara'akum litahsuna niyyatukum wa syurbukum wa at'imatukum fa inna Allah ma'al ladzina ittaqu wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya aku akan melantik beberapa orang panglima perang untuk mengepalai tugas ini dan menugaskan mereka untuk memimpin kamu sekalian. Maka kalian taatilah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyalahi ketua-ketua sekalian. Kalian harus mengikhlaskan niat kerana Allah. Perbaiki akhlak dan kelakuan kalian. Maka sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan beramal baik. Aku akan lantik penglima ketua tentera. Taat kepada Allah dan taat kepada arahan penglima. Apa arahan dia? Kena taat. Kecuali dia suruh minum arak, suruh buat haram, tak boleh lah. Arahan suruh buat apa-apa kena ikut, wajib. Bilal radhiyallahu anhu diarahkan supaya menyampaikan seruan kepada orang ramai. Lepas bakal bocak, Bilal disuruh sebarkan arahan-arahan ini. Pengajaran. Keputusan tersebut telah diambil secara musyawarah yang menjadi konsep pemerintahan Islam. Semua ahli musyawarah yang disebut sebagai ahli wal aqd dijemput hadir. Mereka adalah dalam kalangan para menteri, ulama, penglima-penglima tentera dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat dalam negara Islam Madinah. Arahan ini diketahui oleh sahabat-sahabat yang bertaraf menteri, termasuklah penglima-penglima tentera yang sudah ada, termasuklah ketua-ketua masyarakat. Hal yang demikian merupakan arahan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi amalan generasi awal ketika berlangsungnya syura akan didapati pelbagai pandangan dan pendekatan yang berbeza. Maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu akan membuat keputusan mengikut hujah yang paling kuat. Mesyuarat, banyak orang beri pandangan. Keputusannya serah pada Khalifah, bukan majoriti. Khalifah dianggap orang yang bijak, yang berhikmah, bukan majoriti. Orang saya ikut majoriti. Ikut majoriti ini tak. Terpulang pada Khalifah menilai pandangan-pandangan orang ramai. Mana lebih baik?
hujah lebih baik, bukan ikut orang ramai. Orang ramai ni bukan mesti betul. Serah pada khalifah. Khalifah buat keputusan. Allah berfirman, "Ma rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Washawirhum fil amri fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yakhdhurkum faman dhal ladzi yansurkum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Surah Al-Imran. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepada wahai Muhammad SAW, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka lari dari sekelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Dan jika bermesyuaratlah dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa, bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kalian mencapai kemenangan, maka tiada siapa pun yang dapat mengalahkan kalian. Dan jika dia mengalahkan kalian, maka siapakah yang akan dapat menolong kalian sesudah Allah? Menetapkan yang demikian. Dan ingatlah kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bersuah diri bertawakal. Sebab turun ayat ini berkait dengan perang Uhud. Perang Uhud. Apabila Nabi mendapat maklumat bahawa bala tentera musyrikin Mekah datang dengan jumlah yang besar daripada perang Badar untuk menyerang Madinah. Lalu Nabi mengadakan mesyuarat dengan sahabat-sahabatnya. Mengadakan mesyuarat. Macam mana nak hadapi musuh ini? Ada pandangan yang mengatakan bahawa kita berperang di luar Madinah. Perang di luar Madinah. Kalau perang di luar Madinah, jangkau kita panjang. Kalau kita tewas, kita boleh undur, ambil langkah lain, lawan balik. Ini pandangan yang pertama. Banyak orang-orang muda, khusus yang tak hadir perang Badar, nak luar daripada Madinah. Yang kedua mengatakan perang dalam Madinah, tunggu musuh masuk Madinah. Bila musuh masuk Madinah, kita lawan di lorong-lorong Madinah. Kemudian orang perempuan boleh libat melalui jendela-jendela rumah. Semua boleh libat berlaku. Lawan celah-celah rumah kita. Suruh dia serang. Serang tempat kita. Macam Ghazah sekarang, Israel serang Ghazah. Itu taktik lah. Itu cerita lain lah. Buat cara itu. Pandangan ni disetujui oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Pemimpin munafik ni senang nak lari nusuk dalam rumah. Tak ikhlas dia ni, tak ikhlas. Senang nak nusuk dalam rumah. Itu pitah-pitah kau tu. Dan akhirnya Nabi membuat keputusan. Asalnya Nabi cenderung lawan di Madinah. Bila dengar hujah-hujah orang muda lawan di luar ni, Nabi setuju lawan di luar Madinah. Nabi bersetuju. Dan Nabi buat keputusan. Abdullah bin Ubay membisik-bisikkan kepada orang ramai, apalah hendak ikut keputusan awal ni. Lawan di Madinah lah. Tarik balik keputusan ni. Nabi dah buat keputusan lawan di luar Madinah.
Lalu beberapa orang sahabat jumpa dengan Nabi supaya tarik balik. Nabi kata tidak. Masa tu Nabi dah pakai baju perang. Baju rantai untuk berperang, untuk keluar. Nabi kata bila seorang Nabi dia buat keputusan, dah buat pakai baju, dah bersedia, tidak akan menganjak dengan keputusan itu. Tak menganjak. Kita dah baca itu dalam perang Uhud. Akhirnya setuju keluar daripada Madinah lawan di Uhud. Bukit Uhud ni bukit yang strategik, dijadikan markas operasi tentera, dan bukit kecil dekat Uhud tu bukit Romah, pemanah kawal di belakang, hadap musuh di belakang bukit Uhud. Tu dalam perjalanan Abdullah bin Ubay 300 orang lari, tak ikut. Hak 1000 jadi tinggal 700. Ini kerja orang munafik. Apalah, tak ikut keputusan ni lari, tinggallah 700. Nabi tu berperang, dan Nabi mengarahkan supaya mereka yang kawal bukit jangan undur. Sekali-kali walau apa berlaku, jangan undur. Berlakulah apa yang takdir oleh Allah Ta'ala. Bila berperang, menang, musuh lari. Dan ada orang Arabnya bila berperang, dia bawa kambing, bawa biri, bawa harta-harta dia. Bila mereka lari, mereka tinggalkan barang-barang berselerok di padang. Tentera yang berperang ni mengejar. Tentera yang kawal bukit tengok barang banyak ni tak tahan. Orang bawah dia kutip, kena kutip-katik lah. Dah kita menang dah. Ketua dia kata jangan, Nabi dah harah, Rasulullah kata tak boleh hundur, tak boleh tinggal bukit ini. Dah turun semacam. Tak ikut arahan pengelima, tak ikut arahan. Turun kutip barang. Lalu tentera peninjau Quraisy, Khalid bin Walid, masa tu dia kafir lagi, terus memacu kudanya menawan bukit yang strategik dan menyerang tentera Islam. Orang pusing balik menyebabkan tentera Islam terkepung. Terpaksalah sahabat mempertahankan Nabi SAW dan berundur di tepi bukit Uhud, ambil atas bukit Uhud, lawan balik dan musuh berundur. Tetapi perang Uhud menyebabkan 70 orang sahabat gugur syahid. Ramai yang luka-luka termasuk Nabi SAW. Nabi luka sama. Quraisy yang duduk depan tu tak berani nak serang. Nabi dah ambil tapak yang balik. Tak berani nak serang. Mereka kata molek dah. Dulu mau menang Badar ni aku pula. Aku pula. Giliran aku lah pula. Sayyidina Umar kata lasna sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Tak sama. Orang-orang aku yang mati syahid masuk syurga, orang-orang muak mampus tu masuk neraka, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawab, tak apalah. Akhirnya musuh berundur balik ke Mekah. Sahabat-sahabat 70 syahid. Nabi juga dapat luka, banyak sahabat luka. Lalu mereka mengeluh, anna hadha, mengapa jadi begini? Tidakkah kita ni pihak yang betul, pihak Islam? Tuhan jadikan kita pula nyepukul di musuh ramah mati. Tuhan kata min indi anfusikum, sebabnya kesalahan kamu sendiri, kan tak ikut arahan. Sebabnya walaupun berlaku begitu, Allah Ta'ala suruh Nabi bermesyuarat. Bermesyuarat. Walaupun perang Uhud, mesyuaratnya timbul kegagalan itu. Bukan dengan sebab mesyuarat, tetapi tak ikut arahan. Puncanya tak ikut arahan, bukan mesyuarat. Mesyuarat molek dah. Sebabnya ada kalangan hak mesyuarat ni, orang ada ikut keputusan dia, tambah ikut. Itu tak betul. Mengikut Islam, bila mesyuarat buat keputusan, kena ikut keputusan. Itu dia. Keputusan mesyuarat itu. Maka Tuhan suruh Nabi bermesyuarat. Di atas dasar ini Abu Bakar radhiyallahu an mengadakan mesyuarat untuk berperang dengan Rom. Sekarang kita nak lawan kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia ni hebat. Kena keluar semua bersedia untuk berjihad. Firman Allah Ta'ala,
Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepadanya. Ayat ini mengatakan yang pertama semayang, kedua mesyuarat, ketiga derma. Tuan senaraikan. Mesyuarat dengan derma dengan semayang satu senarai. Ini menunjukkan sebahagian perintah Islam. Mesyuarat adalah ajaran Islam, derma ajaran Islam, macam semayang ajaran Islam. Ini kena faham. Jangan kata ajaran Islam ni semayang, ni mesyuarat bukan ajaran Islam. Tu tak betul tu. Tak betul. Tuan senaraikan. Ini semua adalah ajaran Islam yang kita kena faham. Termasuk mesyuarat urusan dunia. Kita mesyuarat. Apabila orang ramai dikerahkan supaya berkumpul, maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan ucapannya, beliau memberikan arahan secara motivasi dengan secara paksaan. Perkara yang diucapkan disambut dengan penuh semangat. Semangat tersebut berakar daripada iman yang benar dan niat yang ikhlas sebagai asas kekuatan rohani kepada pasukan tentera dan rakyat. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menghantar perutusan sama kepada penduduk Mekah, Taif dan Yaman supaya menyertai jihad bagi menentang Rom Bizantin, Rom Timur yang mengancam Islam, dakwah negara dan umatnya. Arahan sama dihantar kepada penduduk Yaman, penduduk Mekah, supaya mereka terlibat sama dalam jihad ini. Ini kerja para agama yang mesti ditunaikan. Tak macam ni, lok orang Palestin je. Lok orang Palestin je berjihad lawan dengan Yahudi, kena serang, kena teruk. Orang negeri lain tak apa semangat. Kerajaan lah bukan rakyat. Kerajaan tak pakai gawah habis. Tak pakai gawah. Pasal apa? Tak pakai gawah. Kerana kiblat dia semayang di Baitullah. Kiblat politik dia Rumah Putih di Amerika. Kiblat lain. Politik kiblat kat mereka, semayang ke Mekah. Buat umrah. Kalau buat umrah, pergi buat umrah mereka. Tapi bab-bab politik ni ikut Amerika. Sedangkan orang Islam ni tak boleh, kiblat kita satu aja, Islam. Perjuangan pun Islam, semayang pun Islam, jihad pun Islam, kena Islam. Ini ujian pada orang Islam pada hari ini yang kita kena faham. Baca bakar kerah semua rakyat ikut sama dalam perjuangan ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kerahan penduduk Yaman. Yaman terletak di selatan dan barat Semenanjung Arab, dan wilayah itu menjadi sasaran jihad. Maka tenaga jihad daripada masyarakat dikerahkan secara khusus. Demikian itu kerana mereka terbukti mempunyai pengalaman serta niat yang ikhlas sewaktu jihad menentang fitnah murtad, sehingga mampu mencapai kejayaan yang besar. Yaman negeri yang istimewa, yang mudah terima Islam, tak terima dengan perang di Yaman. Yaman asalnya jajahan takluk Parsi, kuasa besar dunia, di mana Nabi atas surat pada Raja Parsi, ajak Raja Parsi masuk Islam. Surat Nabi dikoyak. Diperintah Bazan, Gubernur Parsi di Yaman, pergi berjumpa dengan Nabi di Madinah. Bazan berjumpa dengan Nabi di Madinah. Nabi beritahu raja mudah mati dah kena bunuh.
Bazan masuk Islam. Banu Parsi di Yaman masuk Islam. Bazan masuk Islam. Dan terus mempertahankan Islam. Dia dan anak-anak dia mempertahankan Islam. Sehingga masa Nabi wafat berlakunya murtad. Walaupun Bazan sudah meninggal dunia, anak-anak dia mempertahankan Islam. Dengan penduduk Yaman. Ini Yaman. Nabi sebut dalam hadis, Al-imanu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu Yaman, kebijaksanaan itu Yaman, kata Nabi. Bila Abu Musa al-Asy'ari datang nak jumpa Nabi, masuk Islam, rombongan Musa al-Asy'ari, Nabi sebut akan tiba satu rombongan dari Yaman. Yaman ni iman, Yaman adalah kebijaksanaan. Kawasan yang kuat mempertahankan Islam. Seluruh kabilah Islam yang berada di timur semenanjung Arab sedang bertugas menghadapi Parsi. Oleh kerana mereka telah menunjukkan tanda menghampiri kemenangan, maka sebahagian sahaja daripada kalangan mereka diarahkan supaya mengikuti panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an bagi membantu jihad menentang Rom. Oleh kerana penduduk Iraq, penduduk kawasan Teluk berperang dengan Parsi. Maka nak perang dengan Rom, mereka tidak dikerah ramai. Maka orang Yaman yang dikerah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menugaskan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pemimpin dari kalangan para ulama sahabat, supaya membawa perutusan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada penduduk Yaman. Dalam perutusan tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, ini perutusan Abu Bakar, surat Abu Bakar kepada penduduk Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Min khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila man quri'a alaihi kitabi hadha min al-mu'minin wal-muslimin min ahli al-Yaman. Salamun alaikum. Fa inni ahmadu ilaikum Allah alladhi la ilaha illahu amma ba'd. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, daripada Khalifah Rasulullah SAW kepada sesiapa sahaja dalam kalangan orang-orang beriman dan beragama Islam daripada kalangan penduduk Yaman. Selamat sejahtera kepada kalian semua. Sesungguhnya tiada pujian malaikat kepada Allah. Dialah Tuhan dan dia tiada Tuhan yang sebenar, malaikatnya Allah sahaja. Ini penulang surat. Fa inna Allah kataba 'alal mu'minina al-jihad wa amaruhum an yanfiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan jihad ke atas orang-orang yang beriman. Dan dia memerintahkan orang-orang yang beriman supaya keluar berjihad. Sama ada dalam keadaan ringan atau berat. Ringan atau berat. Senang atau susah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Infiru khifafan wa thiqala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. In kuntum ta'lamun. Pergilah kalian beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah. Sama ada dengan keadaan ringan, mudah bergerak, ataupun dengan keadaan berat, disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kalian pada jalan Allah. Demikian itu amatlah baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ayat ini ada kisah zaman Sayyidina Uthman. Kita baca bila Sayyidina Uthman menubuhkan tentera laut. Yang pertama secara Islam. Sayyidina Uthman mengerah
menggah orang Islam daftar diri. Lalu Abu Talha, seorang sahabat yang sudah tua, jatuh dia kening. Terlalu tua, lembek kening, jatuh kening. Nak pergi juga daftar. Daftar juga tua. Ha? Tua dah, sampai kening jatuh dah. Anak dia kata, ayah dah sogilah. Dah sogilah, ayah tua dah. Si anak-anak lah pergi berjihad. Yang jerekoh ke anak dia. Mudah dengar firman Allah Ta'ala. Infiru khifafan wa siqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarlah kamu berperang ringan ataupun berat. Tua ataupun muda. Makna dia. Dia terjemah itu. Tua atau muda. Dengan harta kamu dan diri kamu. Pada jalan Allah. Itu lebih baik pada kamu kalau kamu tahu. Bila baca ayat Quran, anak dia tanya kata apa, bawa. Bawa lah. Belayar. Belayar di laut, tua belah lalu. Mabuk ke wallahualam, mati. Mati, bila dia mati, nak tahu mayat dalam laut, tak tergamuk. Kerana sahabat Nabi. Terpaksalah cari pula. Cari pula, maka masa yang lama. Mungkin minggu, mungkin sebulan. Baru jumpa pula. Nak tanah dia. Mayat dia tak berubah. Tak berubah mayat dia. Tak bau dia apa macam tu. Ini Tuhan beri fadilah. Anda ada kisah ayat ni. Bakal tulis ayat ni pada penduduk Yaman. Wal jihadu faridatun mafruḍah. Wassawabu indallahi azim. Jihad adalah kewajipan yang ditetapkan. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Wa qad istaghfarna al-muslimina ila jihadir Rum bisyam. Wa qad sara'u ila dhalik. Wa qad hasunat fi dhalika niyyatuhum wa 'azumat hasanatuhum. Kami mengarahkan kaum muslimin supaya keluar berjihad dengan berperang menghadapi Rum yang memerintah negeri Syam. Dan mereka belum berlomba untuk itu. Dan mereka membentuk pasukan dan berjihad dengan niat yang ikhlas dan menginginkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Fasari'u ibadallah ila ma sara'u ilaih. Wal yahsun niyyatukum fih. Fa'innakum ila ihdal husnayain. Imma syahadatu wa imma al-fathu wal ghanimah. Maka wahai hamba-hamba Allah, bersegeralah seperti mana bersegera saudara-saudara kalian yang telah menerimanya. Ikhlaskanlah niat kalian dalam berjihad dengan memilih antara dua perkara, sama ada mati syahid ataupun memperoleh kemenangan dan mendapat ganjaran. Sama ada mati syahid di medan perang ataupun menang. Melihat kemenangan. Dua perkara saja pilihannya. Ilmu takluk tak ada. Tak ada orang Melayu yang ilmu takluk ni. Mereka nak mati syahid ataupun menang. Fa inna Allah lam yarda min ibadihi bil qawli duna al-amal. Wa la yazalu al-jihadu li ahli adawatihi hatta yadinu bi dinil haq wa yaqirru bi hukmil kitab. Maka sesungguhnya Allah itu tidak meredai hambanya yang bercakap sahaja tanpa beramal. Jihad tetap diteruskan bagi menentang mereka yang memusuhi Islam. Sehinggalah mereka menganut Islam dan mengakui kebenaran hukum kitab Allah. Hafizallahu lakum dinakum wa hada qulubakum wa zaka a'malakum warzaqakum ajral mujahidin as-sabirin. Mudah-mudahan Allah memelihara agama kamu, memberikan hidayah kepada hati-hati kalian, membersihkan amal-amal kalian, dan mengurniakan kepada kalian ganjaran atau rezeki buat para mujahidin yang bersabar. Surah ini sebut Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Anas bin Malik radhiyallahu an
menemui semua kabilah dan membawa perutusan ke seluruh pelosok Yaman. Mereka semua menyahut seruan jihad dengan penuh semangat dan bersama keluarga keluar berduyun-duyun membawa barang-barang keperluan. Sehingga contoh yang paling menarik dipamerkan oleh Dzulqina', seorang raja daripada kabilah Himyar yang besar jumlah mereka. Dzulqina' mengumpulkan pengikut yang ramai lalu menyampaikan ucapan. Dzulqina' ni raja. Raja pun semangat nak berjihad. Dzulqina'. Bila dengar ucapan bakar, dia kerah rakyat, dia pergi berjihad sama. Dia berucap, ثم قد دعاكم إخوانكم الصالحون إلى جهاد المشركين واكتساب الأجر العظيم فليغفر من أراد النفير معي الساعة. Wahai kalian semua, ketahuilah bahawa sesungguhnya saudara-saudara kalian yang soleh telah menyeru untuk berjihad memerangi kalangan musyrikin dan mendapatkan pahala yang besar. Maka sesiapa yang mahu pergi berjihad, dipersilakan untuk pergi bersamaku. Kata dia, aku nak keluar. Siapa nak ikut, aku ikut. Dzulqina'. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tiba di Madinah pada tanggal 11 Rejab, tahun ke-12 Hijrah. Sambil membawa berita yang mengembirakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah dimaklumkan bahawa rombongan yang ramai bersama kelengkapan dan bekalan makanan akan tiba dari Yaman. Hanya selang beberapa hari selepas itu, iaitu pada 16 Rejab. Anas apa? Sebelah 16 Rejab. Lepas beberapa hari saja. Tahun ke-12 Hijrah, Raja Dzulqina' bersama 1000 bala tentera berkuda. Main dengan kuda. 1000 bala tentera kuda. Kemudian selepas itu Hamzah bin Malik Al-Hamadani pula tiba, membawa lebih daripada 2000 orang anggota tentera. Sewaktu mereka tiba di Madinah, mereka disambut dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka mendengar alunan ayat Al-Quran dengan penuh khusyuk sehingga menangis, menandakan keimanan, keikhlasan yang ada dalam jiwa mereka. Raja Dzulqina' melihat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan pakaian yang sederhana. Dia raja, pakai pakaian raja. Jangan Abu Bakar pakai jubah biasa saja. Pakai yang rakyat. Terus Dzulqina' mencabut mahkota bertatah permata yang mahal di atas kepalanya. Pakaian kebesaran miliknya yang bersulamkan emas dan permata turut ditanggalkan. Lalu diserahkan kepada khalifah supaya dijadikan derma jihad fisabilillah. Cabut mahkota dia. Cabut pakaian yang bertatah permata, suruh jual. Pakai pakaian biasa. Tengok Abu Bakar pakai pakaian biasa. Malu. Malu dia. Setelah itu keluar Khalifah menemui Dzulqina' di pasar Madinah. Seraya berkata kepadanya, "Faddahtana bainal muhajirin wal ansar." Kamu merendahkan kami dalam kalangan muhajirin dan ansar. Kamu tunjuk macam ni. Sanggup cabut mahkota atau kepala. Buang pakaian. Kami orang Madinah rasa malu. Kata orang Madinah. Dzulqina' menjawab, apa aradtum an akuna malikan jabbaran fil jahiliyah? Jabbaran fil Islam? Demi Allah, tidak sekali-kali. Adakah kalian ingin menjadikan diriku angkuh pada zaman jahiliyah dan juga angkuh pada zaman Islam? Ini pakaian zaman jahiliyah. Sombong. Aku dah masuk Islam. Maksud aku sombong macam zaman jahiliyah lagi. Dzulqina' kata kepada Abu Bakar, pada orang Madinah. Pemimpin kabilah mengikut langkah Dzulqina'.
dengan menyerahkan pakaian dan perhiasan mahal masing-masing untuk disumbangkan sebagai derma jihad. Wallahu a'lam. Patutlah siapa ini pun orang Yaman buat ni. Duk serang kapal. Dia tolong Palestin, dia serang kapal lalu. Dia sanggup lawan kuasa besar dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Membentuk pasukan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an terus menubuhkan pasukan bala tentera yang ditugaskan untuk berangkat ke Syam. Dan tempat sasaran masing-masing mengikut strategi yang telah diatur. Maka dibentuk 4 pasukan. Dan pasukan ini digerakkan pada akhir tahun ke-12 Hijrah. Pasukan pertama, tentera Yazid bin Abu Sufyan. Ini yang awal. Dilantik ketuanya Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pasukan pertama yang dilancarkan bergerak ke wilayah Syam. Bermula dengan 3,000 orang anggota. Kemudian disusuli oleh pasukan yang lain sehingga jumlah 7,000 orang anggota. Pasukan ini diarahkan bergerak sehingga menawan Dimashq, iaitu pusat kerajaan Syam. Tawan Dimashq. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan pesanan dari Yazid Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pesanan ini sangat penting. Jadi pengajaran kepada tentera Islam. Masuk dalam fiqh jihad. Kata Abu Bakar, ucapan pada Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Yazid adalah sahabat, Abu Sufyan sahabat juga. Dua beranak ini sahabat Nabi. Kata Abu Bakar, inni qad wallaituka liabluwaka wa ujarribaka wa ukharrijaka fa in ahsanta radattuka ila amalika wa zidtuka wa in asa'ta azaltuka. Sesungguhnya aku melantikmu menjadi ketua penglima untuk menguji kesabaran dan kemampuan dirimu. Aku telah memilih kamu. Jika kamu menjalankan tugas dengan baik, maka aku akan meneruskan perananmu untuk tugasan yang lain. Dan jumlah kekuatan pasukan kamu akan ditambah lagi. Namun jika tugasmu tidak baik, maka aku akan memecat kamu. Kata Bakar, tegas. Kalau mau jalan tugas, terus jadi ketua. Kalau tugasmu tidak baik, aku pecat. Fa'alaika bitaqwallah فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك وإن أولى الناس بالله أشدهم توليا له وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله. Maka kamu hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah, kerana Dia sentiasa melihat apa yang kamu sembunyikan, sebagaimana Dia melihat apa yang nyata padamu. Kamu takut pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihatmu. Apa yang nyata, apa yang sembunyi. Tahu mereka. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah ialah mereka yang mendapat perlindungan terbaik daripadanya. Dan orang yang paling hampir dengan Allah ialah orang yang paling menghampirkan dirinya kepada Allah dengan amalannya. Kena taat pada Allah Ta'ala, dekat pada Allah Ta'ala, akan dapat pertolongan. Wa qad wallaituka amala Khalid fa iyyaka wa ubiyatal jahiliyah fa inna Allah yubghiduha wa yubghidu ahlaha wa idza qadimta ala jundika fa ahsin suhbatahum
wabda'hum bil khairi wa'idhum iya'ah. Aku menugaskan kamu menggantikan tugas yang pernah diberikan kepada Khalid bin Sa'id. Jangan sekali-kali kamu membawa perangai sewaktu jahiliyah, kerana Allah telah memberkainya dan memberkai terhadap orang yang masih berpegang dengannya. Jika kamu bersama bala tenteramu, maka tunjukkan tingkah laku yang baik ketika bersama mereka dan jadikan mereka sebagai teman. Mulakan dengan dirimu sendiri dengan berbuat kebaikan dan ajak mereka itu bersama melakukan kebaikan. Ingat, mungkin jadi contoh pada tenteramu. Kena buat baik, jangan buat jahat. Jadi teladan. Tenteramu jadi ikutan. Ikutmu. Mungkin buat baik dulu pada tentera. Hubungan baik. Wa idza wa'adtahum fa'ujid fa inna katsiral kalami yunsi ba'dahu ba'dha wa aslih nafsaka yasluh laka an-nas wa salli salawati li awqatiha bi atmami ruku'iha wa sujudiha wa takhashshu'i fiha. Apabila kamu berucap kepada mereka, maka ringkaskan ucapanmu. Bersarah jangan panjang. Bersarah ke tenteramu, bersarah pendek, jangan panjang. Kerana ucapan yang panjang melupakan sebahagiannya yang lain. Kalau berucap panjang-panjang sangat, orang lupa. Ucap pendek, beritahu yang penting saja. Kamu harus memperbaiki dirimu sendiri. Nasihat orang lain juga akan memperbaiki dirinya terhadapmu. Tunaikan salat pada waktu dengan menyempurnakan rukuk dan sujud, serta berusahalah untuk khusyuk ketika menunaikannya. Jangan tinggal sembahyang. Sembahyang dengan khusyuk, sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud, jadi contoh teladan pada tenteramu. Wa idza qadima alayka rusulu aduwika fa akrimhum. Beza dengan zaman ni. Tentera digalakkan dengan minum arak, buat maksiat. Ni dok suruh sembahyang. Taat pada Allah Taala untuk dapat pertolongan Allah Taala. Ini beza. Ini ajaran Islam dalam tentera. Wa idza qadima alayka rusulu aduwika fa akrimhum wa akhlil lubsahum hatta yakhruju min askarika wa hum jahidun bih wa la turiyannahum fayaraw khalalaka wa ya'lamu ilmak. Apabila tiba utusan daripada musuhmu untuk berdiplomasi, maka muliakanlah mereka dan usahakanlah agar dihadkan masa mereka bersamamu, supaya mereka secepat yang mungkin keluar daripada pasukanmu. Sementara itu mereka tidak mengetahui posisi pasukanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengeluh sehingga memberi peluang kepada mereka untuk melihat kelemahanmu dan mendapat maklumat yang banyak daripadamu. Bila mari utusan musuh, jangan duduk lama. Muliakan utusan itu. Jangan hina dia. Mulia utusan musuh. Bila musuh atau utusan bincang, apa-apa dia nak tu, jangan duduk lama. Kalau duduk lama, dia tahu rahsiamu. Dia tahu kedudukan tenteramu. Sekejap sudah. Dengar yang penting saja. Jangan tunjuk lemah di hadapan musuh ini. Wa anzilhum fi sarwati askarik wamna' min qibalaka min muhadatsatihim wa kun antal mutawalli li kalamihim wa la taj'al sirraka li alaniyaka fayakhlitu amruk. Bawalah mereka untuk melihat kemampuan daripada kekuatan pasukanmu. Cegah anggota tenteramu daripada berpeluang untuk bercakap-cakap dengan mereka. Cukuplah kamu sahaja yang bercakap dengan mereka. Dan janganlah simpan rahsiamu di tempat yang nyata sehingga menyebabkan urusanmu bercelaru. Bila musuh mari, mu saja bercakap dengan utusan. Jangan benar orang lain bercakap. Anak buah mereka bercakap pula dengan musuh. Nanti bocor rahsia. Tidak boleh. Mu saja bercakap. Biar dia tengok kekuatanmu, lepas tu dia pergi. Wa idza istasarta fasduqil hadis tusdaqil maswara wa la tukhzin 'adil musyiri khabaraka fatu'ta min qibali nafsik wasmir bil laili fi ashabika ta'tikal akhbaru wa tankashif indakal asar. Apabila kamu bermesyuarat,
maka berbicaralah dengan jujur, maka mesyuarat akan menemukan beberapa kebenaran. Janganlah bersedih jika ada yang menentang pendapatmu sehingga kamu terbawa-bawa mengikut hawa nafsumu. Berjagalah pada waktu malam, mengawal anggota pasukanmu, maka kamu akan mendapat banyak maklumat dan nyata apa yang tersembunyi dari pengetahuanmu. Bermesyuarat dengan baik. Kalau orang lain pendapat denganmu, jangan berasa. Dengar pendapat, jangan kelahi. Dengar pendapat orang dan jaga waktu malam. Tengok pasukanmu macam mana. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang tersirat. Kamu dapat maklumat waktu malam. Tengok tenteramu bagaimana. Kalau ada kelemahan, tegur selalu. Wa aksir harsaka wa baddidhum fi aksarik wa aksir mufaja'atahum fi maharisihim bighairi ilmin minhum bika faman wajadtahu ghafala an mahrasihi fahsin adabah wa aqibhu fi ghairi ifratin. Perbanyakkan pengawasan kamu terhadap pasukanmu dan posisikan mereka, letakkan mereka di berbagai dalam kawasan kawalan kamu. Banyakkanlah pengawasan di tempat mereka bertugas secara mengejut tanpa mereka sangkakan. Sekiranya ada sesiapa yang kamu dapati lalai ketika bertugas, maka berikan teguran dengan berlaku baik terhadapnya dan janganlah menjatuhkan hukuman secara melampau atau berlebihan. Intip. Tengok keadaan tenteramu. Ada tak di mana benda tak balik? Kalau benda tak balik, kelemahan, panggil, nasihat dengan baik. Nasihat dengan baik, supaya dia ubah. Betulkan keadaan. Itu cara. Wa aqib bainahum bil lail waj'alil nawbatal ula atwala min al-akhirah fa innaha aysaruhuma liqurbiha min an-nahar wa la takhaf min uqubatil mustahiq ولا تلجن فيها ولا تسرع إليها ولا تخذلها مرفعا. Bahagikan pasukanmu untuk berkawal secara bergilir pada waktu malam. Tetapkan jadual bertugas pada awal malam itu lebih panjang dari hujung waktu malam. Disebabkan itu lebih ringan kerana dekat dengan waktu siangnya. Jangan takut untuk menghukum orang yang berhak dihukum dan hindarkan dirimu daripada menghukum dalam tempoh waktu yang dekat. Janganlah kamu terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman dan janganlah jadikan hukuman itu untuk membela dirimu. Bagikan tugas. Petugas yang awal malam biar panjang, akhir malam biar pendek. Kerana awal malamnya orang segar lagi, akhir malamnya orang mengatur. Jangan tugas lama sangat. Kemudian kalau ada yang salah, ambil tindakan. Tindakan yang menjatuhkan maruah dia. Jangan gopuk. Wala taqbal an ahli askarika fatufsidahu wala tajassas alaihim fatafdahahum wala takshifin nas an asrarihim waqtabi bi'alaniyatihim. Janganlah kamu melupakan ahli keluarga pasukan tenteramu tanpa sebarang pengawasan sehingga membawa kepada keburukan. Dan janganlah pula mengintip pasukanmu kerana ia akan menimbulkan perasaan tidak selesa. Janganlah sekali-kali kamu mendedahkan rahsia mereka dan kamu harus menahan diri sehinggalah mereka sendiri yang membuka aibnya. Kalau kamu dapat kelemahan, jangan bocorkan kelemahan itu. Tegur berkenaan. Jangan malukan tengah orang ramai. Biar dia betul. Itu caranya. Wala tujalis al-abbasin وجالس أهل الصدق والوفاء واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس. Janganlah kamu menghabiskan masa bersama dengan orang-orang yang berbual kosong. Jangan habis masa orang cakap kosong. Jangan habis masa. Namun dampingilah orang-orang yang benar dan berlaku amanah. Benarkan pendirianmu bagi menegakkan kebenaran sehingga menghadapi musuh. Jangan menjadi penakut kerana orang-orang yang bersamamu juga akan menjadi penakut. Mesti kena berani. Mu ketua kena berani pada orang. Jangan jadi penakut. Kalau mu penakut, pengikut penakutlah. Wajtanibil ghalul
فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. Jauhkan dirimu daripada sifat ghulul, serakah, tamak haraba ketika mengagih harta ghanimah, kerana keserakahan itu nanti akan mewarisi kefakiran dan menjauhkan kemenangan. Jangan mu ni rakus harta rampasan lebih daripada pengikutmu lagi. Tamak nak harta rampasan musuh. Kamu akan menemukan para padri-padri yang menghabiskan masa berada di rumah-rumah ibadat. Maka biarkanlah mereka dengan amalan yang mereka lakukan itu. Bila mau masuk di Syam, kamu akan berjumpa dengan gereja. Di gereja ni ada padri-padri. Padri ni tak cara korang. Biar dia dengan ibadat dia. Jangan ganggu padri-padri yang ibadat di gereja. Tak boleh. Tak boleh musnahkan rumah ibadat. Tak boleh ganggu padri yang beribadat di gereja. Jaga baik. Kerana mereka ni tak cara korang. Pesanan Sayyidina Abu Bakar di atas wajib diambil perhatian oleh seluruh ketua tentera Islam sepanjang zaman. Demikian itu kerana terkandung di dalamnya arahan yang memberikan kekuatan zahir dan rohani. Kemudian Khalifah memanggil Rabi'ah bin Amir, seorang pahlawan dari Hijaz yang turut bersamanya 1,000 orang tentera berkuda. Khalifah Abu Bakar berkata kepada Yazid, "Hadha Rabi'ah bin Amir min dawil ula wal fakhr. Qad alimtu sawlatahu wa qad damamtuhu ilaik wa amartuka alaih faj'alhu fi muqaddimatik wa syawirhu fi amrika wa la tukhalifhu." Inilah dia Rabi'ah bin Amir, seorang yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kewibawaannya. Kamu telah mengetahui akan kekuatannya dan aku menyerahkannya kepadamu, dan aku juga telah memilih dirimu menjadi ketua bukannya Rabi'ah yang dipilih. Maka posisikan Rabi'ah agar berada di bahagian paling hadapan pasukan tentera. Lakukan mesyuarah dengannya dan janganlah kamu berselisih dengannya. Ini Rabi'ah bin Amir, seorang pahlawan dari Hijaz yang diketahui kebijaksanaan, kepintaran dia. Aku tak latih jadi ketua, aku latihmu jadi ketua Yazid. Tapi kena hormat dia. Kena hormat dia, bincang dengan dia, letakkan dia pasukan hadapan. Kan dia seorang yang lebih, ada kelebihannya. Pasukan ini ditugaskan untuk ke tengah Syam, melalui Tabuk dan menuju ke Dimashq. Dalam perjalanan mereka bertembung dengan pasukan tentera Khalid bin Sa'id yang berundur dan ditahan daripada kembali ke Madinah. Lalu sebahagian daripada anggotanya bergabung menyertai tentera ini. Sebelum itu ada tentera meninjau, lebih awal pergi ke Syam. Ketua dia Khalid bin Sa'id disuruh berundur, tunggu kedatangan tentera Islam, dan berjumpa tengah jalan. Lalu sebahagian bergabung dengan tentera Yazid, sebahagian lagi ikut Khalid bin Sa'id. Adapun Khalid bin Sa'id masih menunggu kedatangan pasukan berikutnya, iaitu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi tentera Yazid. Lepas itu pasukan kedua akan bertemu dengan Khalid bin Sa'id, bergabung dengan tentera Muawiyah bin Abi Sufyan. Pihak Rom mendapat maklumat hasil persikan daripada Kristian Arab. Wallahu a'lam.